Walaupun sedar gaya hidup lesbian, gay, bisexual dan transgender atau LGBT tidak sesuai dengan budaya masyarakat di negara ini, masih ada penyokong golongan itu mahukan budaya songsang diiktiraf. Hidup, 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 hidup LGBT. Years, and I wonder what is wrong with being gay, because we have feelings too. We go through the same things that everybody goes through. The only difference is we like guys. Guys like guys. Kita tidak boleh terima umpamanya LGBT dan antara men and men, women and women. Our concept of family remains the same. That is. Sebodoh-bodoh lembu tak ada lesbian. Ada sini, Kelantan lembu lesbian. Ada. Ini yang saya sebut golongan super liberal. Macam LGBT. Orang marah betul. Anwar ni, dia menentang LGBT. Tuan Mahathir pun tentang, saya pun. Soal dia nak buat dalam bilik tu, dia punya pasal lah. Jangan dia suruh kita terima semua pula LGBT ni. No lesbian, no gay, no bisexual, no transsexual. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya dan rakan-rakan akan berkongsi kepada anda satu isu yang sedang sensasi pada mata dunia. Malaysia tidak terlepas daripada terbabit dengan isu ini. Isu yang dikatakan ialah isu LGBT ataupun lebih dikenali sebagai isu lesbian, gay, bisexual dan juga transseksual. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan juga rakan-rakan dalam kumpulan. Saya Muzaffar Imam Mustafa. Hai, nama saya Muhammad Wafi. Hello, saya Zalia. Hai, saya Pei. Saya Jini. Kami semua akan menerangkan kepada anda apakah itu LGBT, apakah faktor-faktor utama untuk mendorong seseorang itu terbabit dalam aktiviti LGBT, apakah kesan-kesan di samping menjuruskan diri dalam aktiviti LGBT, apakah pandangan-pandangan agama terhadap isu LGBT ini. Adakah semua agama melarang aktiviti LGBT ini? Tanpa membuang masa lagi, mari. Selamat sejahtera, nama saya Jing Yi, kita dari grup 6 dan tajuk kita hari ini ialah LGBT. LGBT adalah merujuk kepada sekelompok golongan yang mengamalkan cara hidup lesbian, gay, bisexual dan transseksual. Lesbian adalah golongan yang mempunyai tarikan seksual terhadap perempuan lain. Dan golongan ini mudah jatuh cinta dan kasih sesama mereka. Seterusnya, perkataan gay selalunya digunakan untuk merujuk kepada pasangan sejenis sama seperti lesbian, tetapi yang membezakannya adalah lelaki bersama lelaki. Bisexual adalah merujuk kepada individu yang mempunyai kecenderungan untuk melakukan hubungan seks dengan kedua-dua jantina, iaitu lelaki dan perempuan. Manakala transseksual ialah satu keadaan di mana seseorang cenderung mengenal pasti diri mereka dengan gender yang tidak konsisten dengan jantina biologi mereka. Seterusnya saya akan terangkan pembincangan LGBT daripada 3 segi, iaitu falsafah secara keseluruhan, falsafah pendidikan negara dan falsafah rukun negara. Daripada falsafah secara keseluruhan, terdapat beberapa jenis falsafah yang menyokong LGBT. Antaranya adalah free will, love dan juga liberalism. Daripada falsafah pendidikan negara, LGBT jelas bertentangan dengan falsafah pendidikan negara yang ingin melahirkan seseorang individu yang seimbang. Daripada falsafah rukun negara, terdapat 2 rukun negara yang bertentangan dengan LGBT, iaitu rukun negara pertama dan rukun negara terakhir. Rukun negara pertama merupakan kepercayaan kepada Tuhan dan rukun negara terakhir adalah kedaulatan undang-undang. Berdasarkan undang-undang di Malaysia,
jelas menyatakan bahawa Malaysia tidak menyokong LGBT daripada apa-apa segi sekalipun. Untuk pengetahuan yang mendengar, terdapat beberapa agama yang berada di Malaysia. Pertama, agama majoriti dan juga agama rasmi Malaysia iaitu agama Islam. Sekitar 60% penduduk di Malaysia menganuti agama ini. Diikuti dengan agama Buddha iaitu sekitar 20% manusia. Diikuti dengan agama Kristian 9%, Hindu 6%, Taoism 1%, dan yang selebihnya ialah agama-agama minoriti yang lain ataupun mereka yang tidak mempunyai agama. Persoalannya, apakah pandangan aliran agama ini terhadap isu LGBT? Pertama, agama Islam. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan umat manusia, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Islam adalah agama rasional yang tidak membenarkan perbuatan homoseksual kerana hal itu sudah melanggar fitrah manusia yang Allah ciptakan dan melanggar pula terhadap sunnatullah, yakni lelaki sudah dipasangkan dengan perempuan, bukan sebaliknya lelaki berhubungan haram kepada lelaki iaitu gay, dan begitu juga perempuan yang melampaui batas kepada perempuan yang lain iaitu lesbian. Kedua, kita mempunyai agama Kristian. Agama Kristian ini adalah agama Katolik dan juga Protestan. Agama Katolik dan Protestan ini, kedua-duanya menolak perbuatan homoseksual ataupun LGBT, bahkan melaknat dan menghukumnya dengan hukuman yang amat berat terhadap pelaku homoseksual. Romo Paulus Christian Siswantoko menegaskan bahawa gereja Katolik tak boleh dan melarang pernikahan sejenis. Seterusnya, kita mempunyai agama Buddha. Agama Buddha tidak mengutuk dan menghukum homoseksual atau LGBT dan tidak berkeras pula terhadap pernikahan sesama jenis. Bahkan, tidak terlalu ketat dalam mengatur pernikahan kerana dalam ajaran Buddha, pernikahan dianggap sebagai kebiasaan sosial dan bukan sebagai tugas agama melainkan suatu lembaga yang dianut oleh manusia demi kesejahteraan dan kebahagiaan manusia untuk membezakan manusia dari kehidupan haiwan dan untuk memelihara keuntuhan dan keselarasan dalam proses berkembang biak. Agama Buddha tidak melakukan aturan tentang kehidupan pernikahan, tetapi agama ini memberi nasihat yang perlu tentang bagaimana menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia. Seterusnya, kita mempunyai agama Hindu. Pernikahan dalam agama Hindu tidak boleh berbeza agama melainkan agamanya yang sama, iaitu Hindu sahaja, dan juga tidak boleh perkahwinan berlawanan jenis kerana perkara ini tidak akan menurunkan keturunan dan kebahagiaan. Ajaran agama Hindu tidak menganggap homoseksual atau LGBT ini sebagai suatu kejahatan tetapi sebagai suatu dosa yang harus ditanggung oleh peribadi masing-masing. Dalam hal ini, Sri Sri Ravi Shankar menyatakan bahawa homoseksual tidak pernah dianggap sebagai kejahatan dalam ajaran agama Hindu. Akan tetapi, agama Hindu tidak membenarkan perkahwinan antara kaum sejenis. Penyimpangan pelaku seks ini tidak diberikan hak untuk mendapatkan upacara perkahwinan dengan puja mantra Veda. Dapat disimpulkan bahawa ajaran agama Hindu tidak menerima perkahwinan sesama jenis. Walaupun tidak dibahas secara terperinci, namun agama ini membahas tentang karma yang akan mereka dapat atas balasan daripada perbuatan yang dilakukan kerana hal itu merupakan penyimpangan dari nilai-nilai moral. Agama yang terakhir ialah agama Taoism ataupun lebih dikenali sebagai agama Konghucu. Agama ini tidak menolak secara tegas terhadap pelaku homoseksual atau LGBT dan termasuk menikah sesama jenis, baik sesama lelaki maupun sesama perempuan. Walaupun ajaran agama Konghucu membolehkan pernikahan antara lelaki-lelaki dan perempuan yang dicintai kerana pernikahan diartikan sebagai salah satu tugas suci manusia yang memungkinkan manusia melangsungkan sejarahnya dan mengembangkan keturunan mereka. Hal ini sesuai dengan tujuan utama pernikahan iaitu harmoni. Keluarga yang harmoni bererti mempunyai kasih sayang sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab suci mereka. Walaupun agama ini tidak menolak secara tegas terhadap pelaku homoseksual atau LGBT, namun agama ini menekankan pernikahan yang berbeza jenis supaya mendapatkan keturunan selanjutnya. Walaupun begitu, terdapat juga penganut agama Konghucu yang menolak sekeras-kerasnya perkahwinan sesama jenis. Waktu berlakunya LGBT. Pertama sekali, kanak-kanak yang dijadikan anak angkat oleh pasangan LGBT. Kanak-kanak ini lebih cenderung dalam terlibat dengan masalah LGBT. Faktor pembelajaran sosial oleh kanak-kanak
yang daripada ibu bapa akan terlazim untuk membina tingkah laku yang selari dengan individu yang signifikan dengan mereka. Yang kedua, persefahaman yang lebih baik di antara pasangan LGBT. Dapatan daripada kajian Gottman pada tahun 2003 mendapati pasangan LGBT lebih menunjuk ekspresi emosi positif berbanding pasangan heteroseksual. Ini kerana mereka lebih erat kerana mereka saling memerlukan di antara satu sama lain. Contohnya, dalam pembahagian kerja rumah. Mereka akan lebih saling membantu dan ini akan mewujudkan keseimbangan. Ini kesimpulannya, pasangan mereka akan lebih teguh. Yang ketiga, kelemahan ilmu agama. Pasangan ini selalunya tidak mempunyai pegangan kukuh terhadap larangan dalam agama mereka. Kebanyakan pasangan LGBT mewujudkan persepsi bahawa ini semua merupakan takdir daripada Tuhan dan mereka tidak boleh menyangkalnya lagi. 84% daripada responden kajian mempercayai kewujudan Tuhan, namun penghayatan dalam ilmu agama mereka kurang. Yang keempat, konflik di dalam keluarga. Contohnya, masalah dalaman. Mereka akan mencari keseronokan di luar untuk menggantikan ibu bapa mereka. Mereka akan pergi ke kelab malam ataupun pergi ke tempat-tempat yang tidak sepatutnya untuk mencari keseronokan. Akhir sekali, kekurangan komunikasi di antara ibu bapa. Kekurangan komunikasi, kesibukan dan kekurangan masa yang diluangkan oleh ibu bapa akan menyebabkan mereka mencari hubungan di luar. Hubungan yang sangat rapat kepada ibu akan membuatkan mereka lesbian dan sebaliknya kepada bapa akan membuatkan mereka gay. Mereka akan mencari rakan sejenis dan supaya mereka akan menggantikan rakan mereka menjadi ibu mereka dan sebaliknya. Kesan LGBT dibahagikan kepada 4 aspek, iaitu kesan kepada individu, kesan kepada keluarga, kesan kepada masyarakat dan kesan kepada negara. Kesan kepada individu termasuklah mencontohkan marahnya secara tidak sedar, aktiviti harian tidak diterima atau dibuang daripada masyarakat. Golongan ini sering dikaitkan dengan sesuatu yang tidak normal, berkaitan dengan tingkah laku syaitan dan tidak layak menerima apa-apa hak daripada masyarakat. Mereka sering dipinggirkan tanpa penjelasan yang kokoh. Selain itu, mereka mudah terdedah kepada berbagai penyakit berbahaya seperti AIDS, HIV dan berbagai penyakit kelamin. Penyakit jangkitan seks mempengaruhi organ seks dan juga organ lain. Sifilis ialah penyakit seks yang paling biasa. AIDS ialah penyakit yang paling berbahaya kerana masih tiada penawar. Penyakit jangkitan seks juga dikenali sebagai penyakit kelamin. Penyakit jangkitan seks telah mencapai taraf epidemik. Sifilis mempunyai bilangan kes yang paling tinggi antara penyakit berjangkit yang dilaporkan. Kesan kepada keluarga ialah ahli keluarga berasa kecewa. Keluarga sendiri sudah tentu akan melahirkan perasaan kecewa di mana mereka iaitu ibu bapa sendiri mengamalkan prinsip hidup berpasangan berbeza jantina. Selain itu, keharmonian institusi kekeluargaan terganggu disebabkan perkara ini berlaku di dalam keluarga mereka. Nama baik dan mara keluarga juga tercela. Sudah tentu nama ibu bapa dan pihak keluarga lain seperti adik-beradik, saudara mara yang terlibat akan tercela. Seterusnya, kesan kepada masyarakat. Nilai moral dan etika budaya masyarakat akan musnah. Penekanan diberikan kepada golongan homoseksual yang melakukan hubungan seksual di luar tabi. Aktiviti sedemikian mencacatkan sosial budaya dan kesatuan masyarakat. Yang kedua, masyarakat yang akan menanggung malu dan kehormatan masyarakat tersebut akan jatuh. Apabila masyarakat menjadi terlalu terbuka, segala perbuatan yang di luar tabi manusia akan timbul dan ini menjadi faktor penggalak pada keruntuhan sosial. Masalah keruntuhan akhlak ini akan berleluasan. Kesan ini juga akan menyebabkan kemungkinan masyarakat akan terpengaruh dengan budaya LGBT. Akhir sekali, kesan kepada negara ialah kadar perceraian meningkat. Amalan songsang ini juga telah meningkatkan peratusan perceraian di Malaysia.
Terdapat pasangan yang telah lama berkahwin namun tidak dilayan seperti pasangan sah, berikutan suaminya lebih cenderung kepada kaum lelaki. Akibatnya, isteri memendam perasaan akibat perlakuan suami sehingga diketahui. Selain itu, kadar kelahiran rendah. Jika kita meneliti masalah LGBT di negara-negara barat yang membenarkan perkahwinan sesama sejenis, terdapat masalah kecelaruan dalam hubungan keluarga. Hal ini demikian kerana bagi wanita yang berkahwin dengan wanita, mereka tidak boleh melahirkan anak. Bagi lelaki yang berkahwin sesama lelaki juga turut mengalami masalah yang sama untuk mengandung. Akhirnya, kes gejala sosial akan meningkat. Mereka yang terlibat dalam LGBT ini sanggup melakukan apa sahaja sehingga ke tahap merosakkan diri sendiri seperti mengamalkan hubungan seks sejenis, menawarkan perkhidmatan seks dan melaksanakan pembedahan tukar jantina. Terdapat risiko yang sangat tinggi terhadap berlakunya masalah kesihatan mental dan tingkah laku berisiko serta penyalahgunaan arak dan tada dalam kalangan remaja yang terlibat dengan aktiviti LGBT berbanding dengan remaja normal. Ketidakseimbangan terhadap kehidupan mereka yang terlibat dengan LGBT yang membawa kepada masalah kemurungan, putus asa dan pelakuan bunuh diri. Adalah cadangan untuk membendung gejala LGBT. Pertama, kuasakan dan mendesak pihak tertentu agar diwujudkan undang-undang yang ketat dan tegas mengenai LGBT agar pesalah tidak melakukan kesalahan itu lagi. Kesemua peruntukan yang menyentuh tentang kesalahan yang dilakukan oleh golongan LGBT, sama ada yang terdapat dalam kanun kesiasaan atau yang terdapat dalam enakmen kesalahan jenayah syariah negeri-negeri, perlu diteliti semula untuk tujuan penambahbaikan dan seterusnya dikuatkuasakan secara maksimum. Meningkatkan jumlah staf yang berpengetahuan ketika menjalankan operasi agar lebih berkesan. Seterusnya, menyekat segala kegiatan atau aktiviti yang mempunyai unsur-unsur LGBT atau mempromosikan LGBT perlu dilaksanakan secara menyeluruh. Akhir sekali, ibu bapa perlu memantau dan menasihati anak-anak dari kecil supaya mereka tidak mudah terpengaruh dengan gejala LGBT ini. Kesimpulannya, isu berkaitan LGBT ini yang membawa kepada fahaman budaya songsang serta melawan arus. Mereka yang memilih serta terjebak dalam budaya songsang ini dengan jelasnya telah melakukan sesuatu yang tidak normal serta tidak menghormati institusi keluarga, agama dan aspek moral. Akibat daripada pembudayaan negatif ini, kemusnahan sistem sosial akan berlaku dengan pencegahan nilai dan adat budaya Timur. Dalam usaha untuk membangunkan dan mengekalkan nilai murni yang baik, anak-anak yang terjerumus ke dalam gejala LGBT tidak patut disisir dan dibiarkan. Mereka perlu diberikan perhatian secukupnya bagi menyatakan mereka bahawa apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Institusi keluarga dilihat ejen yang paling penting untuk menyatakan golongan ini. Sekian, terima kasih.